Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan melihat kepada nozzle, iaitu dalam flow proses, di mana dalam sistem ni kita akan tengok hukum pertama termodinamik. Dan dalam hukum termodinamik, nozzle dianggap tidak mempunyai kesan kepada haba dan juga kerja, iaitu dia tidak perlu dalam proses pemanasan perubahan haba dari sejuk ke panas ataupun daripada panas ke sejuk, dan juga tidak perlu melakukan kerja sama ada dia perlukan memutarkan shaft dan sebagainya. Jadi rumus yang diberikan di sini adalah dalam bentuk hukum termo pertama, dan H2 tolak H1 adalah minta dibetulkan sedikit nota ni, iaitu C1 tolak C2. C1 tolak C2 kerana apabila H2 tolak H1 dibawa ke sebelah, M dot darab dengan kosong, kita akan dapat kosong kembali. So kita akan dapat kosong sama dengan H2 tolak H1 tambah C2 kuasa 2 tolak C1 kuasa 2 over 2000. Jadi kita akan dapat negatif, kita bawa satu set ni, H2 tolak H1, kita akan dapat C2 kuasa 2 tolak C1 kuasa C1, C2 kuasa tolak C1 over 2000. Oleh kerana dalam setiap penyelesaian kita tak akan tinggalkan dia kat hadapan yang negatif, jadi kita akan darabkan kedua-dua belah persamaan ni dengan negatif. Jadi negatif darab negatif, kita akan dapat H2 tolak H1, manakala dekat sini kita akan darabkan dia dengan setiap elemen yang ada. Jadi kita akan dapat negatif C2 kuasa 2 tolak tambah C1 kuasa 2 over 2000. Jadi bila kita murnikan balik persamaan ini, sebab itu kita dapat persamaan ni H2 tolak H1, C1 kuasa 2 tolak C2 kuasa 2. Dia berdasarkan apa yang ditulis lah, apa yang kita selesaikan. Dan kita tengok pada nozzle dan diffuser. Nozzle dan diffuser ni samalah. Nozzle adalah a flow passage of varying cross-sectional area in which the velocity of a gas or liquid increases in the direction of flow. Jadi dia nak meningkatkan pergerakan saja, pergerakan sama ada gas atau liquid yang melalui nozzle atau diffuser. Kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita, kalau diffuser ni lebih kepada boleh nampak pada ruang-ruang aircon. Kalau nozzle ni kamu boleh tengok pada kompresor. Kalau dekat kedai bengkel, dia ada kompresor nak membersihkan enjin dan sebagainya. Kalau dalam bengkel kita ada bengkel, dekat bengkel semua bengkel hampir semua adalah pneumatik, bengkel mesin dan sebagainya. Kita tengok example yang pertama. Jadi example yang pertama ni kita dah bagikan jalan kerja yang lengkap. Jadi saya hanya menghuraikan kembali, kita baca soalan sama-sama. Pastikan kamu membaca soalan sebelum kita mulakan apa-apa jua langkah dalam menguruskan soalan kita. Jadi contoh pertama ini, air enters an adiabatic nozzle steadily at 300 kilopascal. Dia dah bagi dalam kilopascal, sometimes dia akan bagi dalam Newton per meter kuasa 2. Samalah. 200 darjah Celsius and 30 meter per second and leaves. Jadi bahagian ini semua adalah data masukan inlet. Kalau nozzle macam ni bentuk dia. Jadi sini adalah inlet dan juga outlet lah, kalau air tu daripada kiri ni gerak ke depan. Dan the inlet area is 80 cm square. Jadi kat luar ni dia dah letaklah 80 cm kuasa 2. Ini adalah A1.
Okay, kita baca balik soalan ni, dah tercepat sikit. And leaves, jadi dia dah meninggalkanlah pada 100 kilopascal dan 180 meter per second. Jadi dia minta yang pertama, find the mass flow rate. Jadi flow rate kita m dot. Dan the exit temperature adalah T2. Okay, inlet outlet. Okay, enter ataupun nama lain, enter dan exit. Okay, dan the exit area of the nozzle, jadi dia minta A2. Dan given R 0.287 dan CP 1.005. Jadi ini kita punya soalan. Bila dapat, mula-mula sekali, first of all, kita mesti senaraikan semua inlet. Dekat sini diletakkan inlet dan juga outlet lah. Ataupun enter or exit. Ataupun enter, dia guna perkataan enter. Dan dia meninggalkan or leaves. Jadi ada banyak ayat yang perkataan yang digunakan. Kamu kena differentiate lah. Kamu pastikan kamu tahu. Okey, P1 300 kilopascal, T1 200 bersih campur 273 untuk dapat dalam Kelvin, C1 30 meter per second dan P2 untuk outlet 100 kilopascal, C2 180. Ini keluaran data. Okay, kemudian kita dapat R 0.287 dan CP 1.005 dan di mana A1 adalah 80 cm². Okay, jadi macam ni dia dapat. Kita buat 80 cm kuasa 2 darab. Okay, centimeter berada di atas mesti bersilang. Jadi dia mesti duduk kat bawah centimeter. Kita nak tukarkan dia kepada meter kuasa 2. Jadi kita nak tukarkan meter. 1 meter 100 cm. Oleh kerana ada kuasa 2, jadi semua ni kita letak je kuasa 2. Okay, jadi 100 kuasa 2, sebab itu dia dapat 10 kuasa 4 dekat sini. Jadi kalau kita translatekan dia, 100 kuasa 2 ni adalah 10 kuasa 4. Jadi samalah kita pangkahkan, kita dapat 0.88 meter square. Kalau dalam cube, saya tambah sikit kalau dia beri 80 cm cube. Contoh ni pelajar-pelajar sekalian, ni adalah contoh. Kalau dia bagi dalam 10 kuasa 3, dia suruh tukar kepada meter kuasa 3 ataupun meter cube. Pastikan kamu darab kat belakang ni. Kamu letakkan dia 80 cm kuasa cube. Darab dengan centimeter dekat bawah sebab dia kat atas meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi bila kuasa 3, letak kuasa 3 kat belakang dia sama juga. Jadi ni maklumat tambahan lah sekiranya kalau ni berkaitan dengan cube. Ataupun dalam meter kuasa 3. Kalau ada meter yang lain, macam tu lah kita follow kepada asal. Jadi soalan pertama diminta kamu cari M dot. M dot kita boleh terus pakai PV MRV. Dia dah lengkap kat situ. Di mana kalau kamu lihat kat situ, dia tak bagi M. Tapi di sini dia gunakan M ni sama dengan 1 lah. Okey, apabila kita tengok M tu sebenarnya, M tu kamu tak perlu tulis pun dalam kamu punya persamaan ni. Sebab bila kita rujuk pada persamaan gas sempurna, kita guna PV/RT. Jadi PV/RT ni kita guna sebelum ni PV/T. 1 sama dengan T2 V2 T2. Ni sebelum ni lah. Jadi sebenarnya apabila kita menggunakan specific volume, ada meter cube per kg, kita tak akan guna M ni. Okey, jadi persamaan ni patutnya PV sama dengan RT sahaja. Sebab dia pakai specific volume. Kalau unit dia dalam meter cube, betul, kamu akan guna M. Kenapa saya cakap macam tu? Di sini pembuktian dia di mana P adalah kilo Newton per meter kuasa 2. V kita nak cari
Okay. R adalah kilojoule per kg Kelvin darab dengan T adalah dalam unit Kelvin. Kalau kita ubahkan P ni ke sebelah kanan, kita akan dapat V yang kita nak cari dalam kilojoule per kg Kelvin darab dengan Kelvin darab dengan meter kuasa 2 over meter kilo Newton. Okay, kilojoule pula adalah joule ni sama dengan Newton meter. Jadi kita punya unit ni kilo Newton meter over kg Kelvin darab Kelvin. Kamu akan dapat darab meter kuasa 2 over kN. Jadi bila kita hapuskan kilonewton, kita hapuskan Kelvin. So M tinggal M di sini. M darab M sama dengan meter cube. Ada kg di bawah dia, maka kg. Jadi persamaan ni tolong jangan pakailah kalau kamu nak guna meter cube per kg. Cik, bila nak guna ni yang mana satu? Dalam persamaan flow ni biasanya semua kita akan pakai dalam meter cube per kg. Kecuali kalau diberikan kamu nilai M. Sini pun sama. Jangan pakai nilai M. Okey, sebab jawapan dia dalam meter cube per kg. Okey, nampak kat situ dia kenapa kita tak pakai M? Bukan saja-saja je. Okey, sekarang bila kita tengok pula kepada menjawab soalan. Soalan pertama disuruh cari flow rate. Jadi flow rate kita akan pakai soalan rumus yang diberikan. Rumus-rumus ni ada dalam final sama dia bagi macam ni, m dot sama dengan ketumpatan CA ataupun ketumpatan ni adalah equal to 1 over V. Jadi CA over V. Ni dia dapat kat sini. Ni ada dalam kamu punya rumus final. Okey, jadi untuk dapatkan rumus ni kita mencari V1 sebab dalam kita punya data tidak diberikan V1. Jadi kita akan guna V1, kita cari V1 guna PV RT ni. Okey, jadi kita akan dapat 0.4525 meter cube per kg. Dari situ barulah kita boleh gunakan persamaan yang diberikan daripada final 30. Ni adalah kita masukkan nilai dan kita dapat 0.53 kg per second. Jadi ini adalah persamaan final kita. Jadi dia ada 4 je untuk flow process, ada 4 je persamaan. Jadi pastikan kamu mahir menggunakan 4 ni. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita nak soalan seterusnya diminta cari T2. Jadi untuk T2 kita ada 2 equation. Okey, yang ni tadi kita dah cakap kita kena betulkan. Okey. Jadi kita kena ada equation 1 dan equation 2. Dua-dua equation ni yang ni pun tolong betulkan, kita tak ada M dekat situ. Jadi equation 1 sama equation 2. Jadi masukkan C1 tolak C2 ni kuasa 2 setiap satunya pada persamaan dan tambahkan 2000. Sebelum ni saya cakap 2000 ni sebab kita nak tukar C2 ni dalam meter. Okay, M ni kita buang, memang tak ada. Saya dah terangkan kenapa dan M ni pun tak pakailah. Jadi kita akan dapat nilai tersebut. Kita masukkan nilai, kita dapat T2 183.3 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, kamu boleh je tinggalkan jawapan kamu pada 457.3 Kelvin. Sebab soalan tak minta pun cakap cari suhu dalam darjah Celsius. Dia cuma minta dia hanya minta T2. Okey. Jadi ini persamaan soalan ini adalah jawapan bagi nombor 2. Okey, yang ketiga, the exit area of the nozzle. Jadi kita nak cari A2. A2 again kita akan pakai persamaan ni. Yang pertama kita mesti cari persamaan induk dia dulu. Jadi kita nak guna persamaan ni, kita tengok C2 dah ada. A2 yang diminta cari. M dot kita dah ada sebab M dot 1 sama dengan M dot
2. Nilai dia sama. Kalau kamu dapat 0.53, yang kedua ni pun 0.53 lah. Okey, jadi sebelum guna persamaan ni, V2 kita perlu cari sebab V2 tidak diberikan. Jadi cara cari dia sama sebiji macam dengan soalan pertama tadi. Jadi kita buang M ni Jadi kita dapat V2 1.312. Okey. Jadi kita masukkan. Jadi macam mana kita nak dapat A2 kat sini? Kalau macam saya memang sarankan biarkan saja A2 kalau dekat sebelah kanan. Sebab kadang-kadang kita terlalu confident sampai kita tukar tu jadi lain. Sebab banyak kali saya jumpa pelajar bila dia ubah, tiba-tiba C2 dekat atas, V2 dekat bawah. Sebab walaupun dia awal-awal tu dia memang convertkan dengan betul. Okay, M dot di sebelah kiri biarkan. V2 bawa dia. Okay. Dan C2 duduk kat atas akan turun ke bawah. So pengiraan kita tu biarkan saja macam ni. A2 kalau dapat A2 berapa? Sama. Tak salah. Okay, tak salah. Jadi A2 kat sini 3.863 darab 10 negatif 3. Jadi inilah penerangan mengenai contoh tersebut. Dan kita boleh teruskan kepada contoh yang kedua. Okey, contoh kita yang kedua ni sama macam contoh yang pertama. Cuma contoh yang kedua ni kita tidak diberikan CP. Tak apa, boleh refer balik contoh yang tadi. Sama sebiji, cuma di sini diberikan kamu nilai gamma. Okey, kita baca soalan ni dulu supaya sama-sama kita dapat fahami. Yang pertama, a gas enters a diffuser. Jadi dia masuklah inlet. A diffuser with mass flow rate. Ini adalah M dot of 1.35 kg per second. Specific enthalpy, okay, dekat inlet ni lah ni specific enthalpy H1 1562 kJ per kg. Specific volume adalah V1. Neo specific volume mesti ada per kg bawah dia. Kalau volume saja meter cube. Dan exit ataupun outlet with specific enthalpy H2 2523. Manakala velocity C2 adalah 110 meter per second pada T2 83 darjah Celsius. Determine the velocity C1 initial, temperature T1 dan initial area A1 of the diffuser given gamma equal to 1.31 and R equal to 0.336. Okay, therefore bila kamu dapat soalan macam ni, macam biasa, apa yang saya tekankan kepada pelajar, list down data apa yang diberikan. So M dot sama dengan 135 kg per second, inlet H1 1562 kJ per kg, specific volume V adalah 2.55 meter cube per kg, and exit adalah C2. C2 diberikan adalah 110. Okay, exit H2 diberikan 2523. Okay, kemudian diberikan T2 83 campur 273, kita akan dapat nilai dia 356 Kelvin. Jadi apa lagi yang diberikan? Diberikan gamma equal to 131, R sama dengan 0.336. Okay, dan dia suruh find ataupun carikan C1 initial velocity, initial temperature dan juga initial area. Ni semua ni what is the value. Okey, jadi sekarang ni soalan kata diffuser. Okey, soalan kata diffuser. Jadi kita akan gunakanlah rumus diffuser kita ni. Dan ingat
Q tolak W sama dengan M dot. Okay, M dot H2 tolak H1 tambah C2 kuasa 2 tolak C1 kuasa 2 over 2000 plus Z1 tolak Z2 darab dengan gravity. Dan ni adalah kosong, Q adalah kosong, W adalah kosong kerana ni adalah diffuser. Q dengan W memang sama ada tak diberikan, so tak perlu gunakan. Dan kalau tak diberikan langsung memang kita akan letak kosong sebab dia tidak melibatkan haba dan kerja. Walau bagaimanapun M telah diberikan tapi kita tak gunakan dalam persamaan sebab apabila M ni adalah didarabkan dengan keseluruhan dalam ni. Jadi bila M didarabkan, bila dibawa ke sebelah sini dia akan darab kosong, dia akan bahagi dengan kosong over kosong, dia dapat kosong balik. Sebab itu persamaan kita H2 tolak H1 sama dengan C1 kuasa 2 tolak C2 kuasa 2 over 2000. Yang ni saya dah terangkan dan betulkan balik dalam buku nota kamu tu. Jadi kita dapatkan C1 tolak C2 kuasa 2. Jadi untuk memudahkan kamu boleh terus masukkan nilai lah. Kalau kamu nak masukkan nilai. Jadi 2523 tolak 1562. Kamu darabkan dengan 2000. Okay, sama dengan C1 kuasa 2 tolak C2 kuasa 2. Okey, jadi bila kita letakkan, kita buat pengiraan dia, kita dapati dia adalah 1.922 darab 10 kuasa 6 sama dengan C1 tolak C2. Oleh kerana dua-dua ni adalah berkuasa 2, maka kita letak je terus kuasa 2. Dan bila kita nak transfer dia ke sini, kita akan letaklah dia punca kuasa 1.922 darab 10 kuasa 6 sama dengan C1 tolak C2. Okey, kita nak dapatkan C1, ingat kita dapat C1. So C2 bawa ke sini dia akan jadi positif. C2 tambah punca kuasa 1.922 darab 10 kuasa 6 sama dengan C1. Jadi bila kita dah dapat C1 tadi tu, mana hilang C1 ni? Tak apalah, kita tulis balik. Sama dengan C1. Maka kita masukkanlah nilai C1 ni adalah 110 campur punca kuasa 1922 darab 10 kuasa 6 sama dengan C1. Maka C1 kita adalah 153.84 meter per second. Tengok macam mana, saya biarkan je C tu dekat sebelah kanan tu jadi jawapan dia yang kita nak tengok tu di situ. Jadi seterusnya soalan ni minta kita cari T1. Okey, T1 kita saya sambung kat sinilah. Okey, T1 kita sama dengan yang saya cakap lah, sama dengan contoh sebelum ni. Jadi bila kita nak buat T1, kita akan masalah kita ialah kita akan gunakan H2 tolak H1 sama dengan C1 kuasa 2 tolak C2 kuasa 2 over 2000. Ini adalah equation yang pertama. Kemudian kita ada H2 tolak H1. Ini adalah equation yang kedua iaitu CP T2 tolak T1. Jadi ini adalah equation yang kedua. Walau bagaimanapun CP tidak diberikan. Jadi kita akan gunakan nilai yang diberikan dalam soalan iaitu gamma sama dengan 1.31 dan R sama dengan 0.336. R sama dengan 0.336. Jadi pada muka surat 51, kamu akan dapati kamu ada dua rumus iaitu CV sama dengan R gamma tolak 1 dan juga
R sama dengan CP tolak CV. Ini tujuannya untuk mencari nilai CP. Okey? Jadi kita gunakan CV sama dengan 0.336 bahagi gamma 1.31 tolak 1. Dan kita akan dapati kita dapat CV kita adalah 1.0839. Dan dari sini barulah kita boleh cari R dengan CP CV, di mana R tambah CV sama dengan CP kita masukkan 0.336 tambah 1.0839 sama dengan CP. Jadi CP kita adalah bernilai 1.4199. Okey, jadi bila kita dah dapat CP, barulah kita boleh gunakan kita punya equation tadi. Equation 1 sama dengan equation 2, di mana C1 tolak C2 kuasa 2 bahagi 2000 sama dengan CP T2 tolak T1. Jadi kita akan dapat dekat sini satu nilai lah, 153.84 kuasa 2 tolak 110 kuasa 2 dibahagikan dengan 2000 sama dengan 1.4199 356 tolak T1. Jadi kita permudahkan, kita dapat 5.7834. Bawa 1.4199 di bawah ni. Okey, kita dapat 356 tolak T1. Jadi kita dah dapat dekat situ, kita akan dapat 4.0730 tolak dengan 356, kita dapat negatif T1. Jadi kat sini kita dapat negatif 351.93 sama dengan negatif T1. Oleh kerana dua-dua negatif, maka T1 adalah 351.93 Kelvin. Jadi tak perlu tukarkan kepada darjah Celsius lah. Okey, biarkan dia macam tu. InsyaAllah ada markah yang penuh. Dan concern saya bila ada negatif tu, jangan lupa letak negatif. Bila kita kira tu, kadang-kadang kita biar tertinggal negatif tu. Jadi kalau jawapan kamu T tu dalam bentuk negatif, automatically jawapan kamu salah. Okay? Dan seterusnya, soalan ni minta kita cari area of the diffuser. Okay. Saya buat dekat atas nilai bagi senang sikit kita nampak. Untuk area, soalan dia nak A1, initial area A1. Kita akan guna rumus M dot sama dengan C1A1 V1. Jadi kita nak cari A1, kita biarkan je A tu kat sebelah tu, jangan gerak-gerakkan je lagi. M dot V1, bawah sebab dekat bawah naik atas, sama dengan C1 duduk kat atas, jadi C1 akan duduk di bawah berkait A1. Kita masukkan nilai kita dapat 1.35, 2.55 bahagi 153.84 sama dengan A1. Jadi A1 kita bernilai 0.02238 meter persegi. Jadi inilah kamu punya luas. Jadi kita dah menjawab soalan ni, initial velocity, initial temperature dan initial area. Macam saya cakap tadi, soalan ni sama dengan contoh sebelum ni. Cuma dia tak berikan CP. Jadi kamu ada dua contoh yang hampir serupa dan saya harap kamu study kedua-dua contoh tersebut bagi pemahaman kamu. Terima kasih.
Jadi kita tengok kepada peralatan seterusnya iaitu throttle. Jadi throttle ni pun sama jugalah, dia tak ada berkaitan dengan haba, tak ada kaitan kerja sebab dia hanya membenarkan aliran melalu saja. Kalau ditarik dia pusing naik atas, keluarlah ni macam pilih pipe dengan pipe bomba. Saya rasa macam contoh saya sama je dengan sebelum ni. Jadi sebenarnya banyak dekat sekeliling kamu tu, kamu rajin-rajinlah perhatikan. Okey? Jadi oleh kerana change in kinetic energy is normally neglected sebab terlalu kecil dia punya pergerakan dia ataupun bukaan ke apa dan sebagainya, maka dia punya C2 tu C adalah ataupun laju kita abaikan. Begitu juga dengan potential energy. Dan kita tengok terus kepada contoh. Jadi dia sebab H1 sama H2 saja dia punya rumus. Persamaan. Jadi kita tengok example yang pertama. A fluid flowing along a pipeline undergoes a throttling process from 10 bar to 1 bar in passing through a partial open valve. Before throttling, the specific volume of the fluid is 0.3. Maksud dia daripada P1 10 bar kepada P2 1 bar. Before throttling, the specific volume of the fluid. Jadi sebelum throttling, dia adalah specific volume V 0.31 dan after adalah V2 1.8. Determine the change in specific internal energy. Jadi dia nak perubahan specific internal energy. Jadi dia nak H2 tolak H1. Internal energy adalah U. U2 tolak U1. Okey, merujuk kepada kamu punya rumus awal, H2 adalah H sama dengan H1 atau persamaan awal dan H1 sama dengan U1 tambah P1 V1. Ini adalah equation yang pertama dan H2 adalah U2 campur P2 V2. Saya rasa sebelum ni saya ada membincangkan macam mana ditukar, tapi saya ulang balik di sini. Okey, H2 tolak H1, H2 tolak H1 sama dengan semua H1 yang ada kat sebelah, H2 yang ada kat sebelah tu, U2. Ni dah ada tunjuklah kat sini. U2 campur P2 T2 ni adalah keseluruhan H2. Kemudian dia tolakkan dengan H1. Jadi bila tolak H1, semua nilai kat depan tu akan jadi nilai negatif. Saya tunjukkan juga P2 V2. Okey, ini satu set. Kemudian dia tolak dengan U1 campur P1 V1. Ini adalah satu set. Jadi bila negatif ni gerak ke sini, dia akan jadi negatif. Dan sini pun akan jadi negatif. Sebab itu dia dapat dekat sini tolak U1 tolak P1 V1. Okey, jadi kat sini dia nak dapatkan perubahan, change in the specific internal energy. Dia bukan nak cari find initial internal energy. Itu baru U1. Tapi bila dia kata perubahan, artinya dia nak minta penolakan yang siap lah. Jadi kamu akan dapat nilai dia seperti berikutlah. H2 tolak H1 sama dengan kosong. So letak H2 sama 1 sama dengan kosong. Dan masukkan nilai P, maka U2 tolak U1 adalah 120 kJ per kg. Ini adalah internal energy, tenaga dalam. Macam air, ombak, semua ada tenaga dalam sendiri. Gas, okay? Jadi sebab itu dia boleh bergerak. Dan itu yang kita panggilkan internal energy. Jadi ini adalah contoh yang mudah kamu fahami. Kemudian kita tengok pula pada pump. Okay? Pump sama juga. Pump Q dengan W adalah kita assumekan sebagai negatif. Tapi walau bagaimanapun, kita rujuk balik kepada induk iaitu flow process. Okay? Jadi Q sama dengan W, standard dia Q tolak W, M dot H2 tolak H1. Jadi kita terus kepada example. Okay? Example dia, a pump delivered fluid at the rate of 50 kg per minute. Ini adalah M dot. At the inlet of the pump, the specific of the fluid, specific enthalpy H1,
and the outlet from the pump specific enthalpy dia adalah H2180. If 110 kg per minute of heat energy are lost to the surrounding. Ini ayat-ayat ni menunjukkan Q mesti ditulis dalam negatif. Okay, by the pump. Determine the power required to drive the pump if the efficiency of the drive is 90%. Jadi dia dah bagi apa ada semua kat sini. Dan ini simbol efisiensi Jadi 0.9 ataupun 90%. Ini cara tulis dia lah. Jadi kamu akan dapat the power required. Okay. Jadi soalan kita boleh senaraikan dia punya unit. Ingat sebelum ni kita bagi Q dengan W ni sama ada unit dia dalam kilojoule per kg ataupun Q dot W dot ni sama dengan kilowatt. Kilowatt ni adalah dalam kilojoule per second. Bila soalan bagi kamu haba dalam kilojoule per minit, sebab itu di sini negatif 110 kamu bagikan dengan 60, kamu dapat negatif 1.833 kilojoule per second ataupun kilowatt. Okey? Jadi kat sini pula dia bagi kamu fluid rate ataupun kadar alir jisim 50 per minit. Tukarkan dia kepada saat, bahagi 60 dapat 0.833. Okey, jadi H1, H2 diberikan seperti biasa. Dan bila kita masukkan dalam rumus, okey, bila kita masukkan dalam persamaan kita ni, okey, bila kita masukkan dalam persamaan dia, Q tu dah dibawa siap-siap ke sebelah kanan lah. Tapi sebab dia di sini dia adalah positif. Bila dibawa ke sebelah, rumus ni dia jadi negatif. Tetapi kita kena ingat Q ni adalah nilai dia sendiri adalah negatif. Jadi jangan lupa masukkan negatif ni. Okey, jadi negatif W sama dengan 0.833 adalah M dot H2 tolak H1 tolak dengan nilai Q. Nilai Q adalah negatif 1.833. Jadi kita akan dapat negatif W sama dengan 110.123. W sama dengan negatif 110.123 kilojoule per second atau kilowatt. Jadi kita akan dapatkan W sama dengan berapa persen pula pump ni kan. Dia dah cakap pump ni adalah 90%. Jadi negatif 110.123 kamu darab dengan 90 over 100. Ataupun yang tadi saya tulis 0.9. 110.123 darab 0.9. Jadi kamu dapatlah kecekapan pump ni pada 90% ialah 99.111 kilowatt ataupun kilojoule per saat. Jadi macam itulah kita tengok pump. Kalau pump dia akan pakai perkataan kilowatt sebenarnya. Okey, jadi sampai di sini untuk chapter 3 dan kita akan tamatkanlah chapter 3 dan seterusnya kita akan masuk ke chapter 4. Terima kasih.